nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Berita terbaru daripada astroawani.com. Kes saman fitnah selesai. Zuraida mohon maaf kepada Saifuddin Nasution. Berita penuh. Kes saman fitnah oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail terhadap Datuk Zuraida Kamaruddin selesai apabila bekas naib Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR itu telah membuat permohonan maaf secara terbuka kepada Menteri Dalam Negeri berkenaan di Mahkamah Session di sini pada hari ini. Zuraida, 65 tahun, ketika membacakan pernyataan maaf itu di hadapan Hakim Nur Rahman Muhammad Sani berkata beliau telah menyatakan beberapa kenyataan terhadap Saifuddin Nasution yang merupakan Ketua Setiausaha Pakatan Harapan dalam satu ucapan pada sebuah majlis makan malam di Hotel Reynolds di sini pada 8 Disember 2019. Antara saman fitnah yang difailkan oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution terhadap saya berkaitan dengan ucapan tersebut. Kedua-dua pihak telah bersetuju untuk menyelesaikan perkara ini dengan satu kenyataan maaf secara terbuka di hadapan mahkamah ini, katanya. Tambahnya lagi, oleh yang demikian saya dengan ini menarik balik kenyataan tersebut daripada terhadap saya ulang semula. Oleh yang demikian saya dengan ini menarik balik kenyataan tersebut terhadap Datuk Seri Saifuddin Nasution dan juga memohon maaf kepada beliau, kata Zuraida. Mahkamah kemudian merekodkan penyelesaian yang dicapai oleh kedua-dua pihak serta melapangkan tarikh perbicaraan yang ditetapkan selama 3 hari bermula hari ini. Terdahulu, Peguam Navpreet Singh mewakili Saifuddin Nasution selaku plaintiff yang dikecualikan kehadirannya hari ini berkata plaintiff dan defendant iaitu Zuraida telah mencapai penyelesaian melalui penghakiman persetujuan dan hari ini ditetapkan untuk merekodkan terma-terma persetujuan tersebut. Menurut Navpreet, plaintiff menarik balik writ serta penyataan tuntutan dan jawapan kepada pembelaan, manakala defendant menarik balik pernyataan pembelaan. Selain itu, defendant menarik balik kenyataan-kenyataan fitnah tersebut dan bersetuju untuk mengemukakan permohonan maaf secara lisan di mahkamah hari ini. Kedua-dua pihak bersetuju bahawa penghakiman ini menjadi penyelesaian penuh serta muktamad dan guaman ini iaitu kes saman dibatalkan dan plaintiff serta defendant tidak mempunyai kebebasan untuk memfailkan semula, kata peguam itu dan menambah tiada perintah terhadap kos. Peguam Nizamuddin Hamid yang mewakili Zuraida mengesahkan perkara itu. Zuraida ketika ditemui pemberita berkata beliau bersyukur kes tersebut telah diselesaikan dengan baik. Saifuddin Nasution, 58 tahun, telah memfailkan saman itu pada 21 Julai 2020 mendakwa majlis makan malam tersebut bertema Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 itu berlangsung seiring dengan hari terakhir Kongres Kebangsaan PKR kali ke-14 di Melaka. Beliau mendakwa Zuraida membuat kenyataan fitnah yang membawa maksud antaranya beliau iaitu Saifuddin Nasution mengamalkan penipuan dan rasuah kerana beliau menerima suapan berjuta-juta ringgit untuk menyertai PAS atau PKR untuk memegang jawatan di sektor awam. Saifuddin Nasution mendakwa bekas Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan itu berniat jahat untuk memburukkan kewibawaan serta imej plaintiff sebagai seorang ahli politik kaki tangan awam di kacamata masyarakat umum, anggota PKR dan penyokong PH. Denyut Nadi, suara rakyat bergema channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini.
Mungkinkah Muhyiddin akan meninggalkan PAS bersama dengan Bersatu? Mungkinkah Mahyadin Mat Yassin akan meninggalkan PAS, membawa keluar Bersatu, meninggalkan PAS? Mungkinkah akan berlaku? Apa tidaknya kalau tiba-tiba Najib bergabung dengan Muhyiddin, kerana itu yang disuarakan oleh penyokong-penyokong Muhyiddin, penyokong-penyokong bos, maafkan saya, bukan penyokong Muhyiddin, penyokong bosku. Penyokong bosku mahu melihat ada lembaran baru kerjasama di antara Muhyiddin dan juga Najib Razak. Tetapi masalahnya, seperti yang telah diucap-ucap, diratib-ratib berkali-kali oleh Presiden PAS Tan Sri Hadiawang, Tok Guru Hadiawang, Datuk Sri Hadiawang agaknya. Saya pun tidak berapa ingat pangkat dia, gelaran dia. Tapi yang penting Tok Guru Hadiawang lah. Tok Guru Hadiawang, dia kata tak boleh bersama dengan orang yang tak suci. Susah kalau ada penjenayah, bekas penjenayah dan sebagainya. Kalaulah Bersatu, kalaulah betul Najib bergabung dengan Mahyadin Mat Yassin, bersatu semula, pastinya seperti yang diucap oleh Hadiawang, dia tak akan dapat terima Najib, tak akan dapat terima bekas penjenayah, tak akan dapat terima penjenayah. Makna kata hanya ada satu harapan, yaitu kemungkinan Bersatu terpaksa meninggalkan PAS, terpaksa keluar dari Perikatan Nasional, berdiri sendiri untuk dapat kerjasama dengan Najib Razak kalau memang betul mereka mau bekerjasama. Jadi terbubarlah Perikatan Nasional seperti Muafakat Nasional dulu, kalau itu berlaku. Di mana Muafakat Nasional dulu ialah di antara UMNO dan juga PAS, tapi akhirnya bubar kerjasama Muafakat Nasional di antara PAS dan UMNO. Tapi Muafakat Nasional masih ada sekarang, bergerak sebagai NGO. Kalau saya tidak silap, ada orang-orang besar UMNO di sana dulu, bekas orang-orang besar UMNO, dan juga ada Zuraidah Kamarudin kalau saya tidak silap dalam itu. Jadi apakah akan berlakunya, kita akan nampak nanti. Apakah akan betul berlaku Bersatu akan meninggalkan PAS? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ditambah pula dalam Bersatu sekarang sudah banyak yang sudah pun didakwa di mahkamah. Jadi ini pun mungkin akan juga penyebab Tok Guru Hadiawang akan muhasabah diri semula untuk melihat kata-katanya, berpegang kepada prinsipnya, yaitu tak ada bakal penjenayah atau banduan di dalam Perikatan Nasional. Kalau tiba-tiba ada yang kena penjara, macam mana? Adakah Tok Guru Hadiawang sanggup untuk menjilat ludahnya sendiri, atau beliau akan betul-betul berpegang kepada prinsip yang sudah dia sebutkan itu? Okey, seterusnya mungkin juga ini satu peluang untuk Muhyiddin mengelakkan dirinya bekerja sama semula dengan Mahathir. Lagi pula Mahathir tak boleh bekerjasama dengan Najib Razak. Masih ingat lagi ketika kempen pilihan raya dulu, ketika Barisan Nasional tumbang kepada Pakatan Harapan, Mahathir
berkempen dan berjanji kalau dia jadi Perdana Menteri, perkara pertama yang dia akan buat, dia akan pastikan Najib masuk penjara. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan, pastinya Najib dan Mahathir tak akan boleh duduk sebumbung, kecualilah berlaku keajaiban seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Mahathir. Tetapi pada hemat saya, tidak mungkin Mahathir boleh terima Najib. Kerana itu, kalau memang betul bersatu, bekerjasama, Muhyiddin bekerjasama dengan Najib Razak, saya fikir kemungkinan yang agak besar untuk bersatu terpaksa tinggalkan PAS. Bersatu terpaksa tinggalkan PAS untuk mengelak Najib nanti bergaduh dengan Mahathir, untuk mengelak daripada Tok Guru Hadi Awang terjilat ludah sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, satu perkara yang amat jelas sekarang di politik moden negara Malaysia ialah segala sesuatu boleh jadi kenyataan. Semua perkara yang mustahil, tak ada lagi mustahil dalam politik Malaysia sekarang. Segala-galanya boleh mungkin. Segala-galanya mungkin di politik negara Malaysia sekarang. Satu lagi yang selalu berlaku di dalam politik moden negara Malaysia ialah kabar angin selalu menjadi kenyataan. Kabar angin selalu menjadi kenyataan. Semakin ramai orang menafi, nafi, akhirnya semakin cepat dia jadi kenyataan. Itulah yang terjadi di politik moden negara Malaysia sekarang. Ramainya, banyaknya sudah kabar angin yang betul-betul jadi kenyataan. Dinafi, tidak, akhirnya betul-betul jadi kenyataan. Jadi ini belum kabar angin, ini bukan kabar angin. Ini hanyalah satu pendapat daripada penyokong bosku supaya dapat bergabung Muhyiddin dan Najib Tun Razak. Tapi itulah saya fikir, kalau terjadinya kerjasama di antara Muhyiddin dan Najib, akan ada berlaku perubahan besar dalam Perikatan Nasional. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye.